Masuk kepada tajuk nisbah dan graf fungsi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. So untuk tajuk 6 ni ialah berkaitan dengan trigonometri. So trigonometri yang kita akan belajar ialah tentang nilai sin, cos dan juga tangent. Macam mana kita nak cari nilai-nilai ni. Okay. Sudut-sudut yang diberikan. Biasanya antara 0 darjah hingga 360 darjah. Okay, sebelum tu, okay, ini ialah gambar rajah bagi satu bulatan unit. Okay, gambar rajah ni dipanggil satu bulatan unit. Kenapa dipanggil satu bulatan unit? Okay, sebabnya ialah okay, satu bulatan pada satah, okay, dan dia punya jejarinya ialah nilainya satu. Ni, nilainya 1. Okay, jejari bulatan sama. Okay, dia punya pusat dia ialah pada asalan. Ni pusat dia. So, dia macam jam lah kan. Kalau pusing, dia punya bulatan dia sama je. So, dia punya jejari ialah nilainya 1. Itu dipanggil satu bulatan unit. Okay, so bulatan unit ialah bulatan yang berjejari 1 unit dan berpusat di asalan. Okay, so paksi X dan paksi Y membahagikan bulatan unit kepada 4 sukuan. Okay, awak boleh nampak kan kat situ kan? Ada 4 sukuan kat situ. Okay, so nampak dia bagi kan? Bahagian ni satu sukuan. Okay, yang ni sukuan yang kedua. Yang ni sukuan ketiga. Yang ni sukuan yang keempat. So ada 4 sukuan. Okay, setiap sukuan tu, okay, okay, dia bagi kepada 4 sukuan. Okay, biasanya setiap sukuan tu, kita sebab ini ialah dalam sudut darjah kan. Okay, ini ialah nilai sudut. So biasa kita mula daripada 0 darjah. Okay, kemudian sukuan yang seterusnya tu 90 darjah. Okay, 180 darjah. Okay, yang di bawah tu ialah 270 darjah. Kemudian bila dia sampai balik pada 0 tu, dia akan jadi satu bulatan lengkap lah, 360 darjah. Okay, maksudnya nilai yang berada di bawah 90, dia akan berada pada sukuan yang pertama. Okay, kalau dia melebihi nilai 90, contoh 92 ke 93, so dia akan berada pada sukuan yang kedua lah. Okay, kalau nilainya ialah 190, so dia akan berada pada sukuan yang ketiga. So 190 melebihi 180. Okay, ini yang nilai yang ada kat sini ni ialah sudut tu tak boleh melebihi 270 dan dia mesti lebih daripada 180. Itu maksudnya. Okay, boleh? Okay, so ada 4 sukuan. Okay, so yang tadi saya beritahu, sukuan pertama, ni dia bagi tahu sini. Sukuan pertama ialah sudut antara 0 hingga 90 darjah. So tadi sini 0 darjah, sini 90 darjah. Okay, sini 180, yang ini ialah 270 darjah. So bila dia patah balik pergi kepada tu, dia akan jadi bulatan lengkap 360 darjah. So untuk sukuan pertama, sudut ialah berada antara 0 hingga 90 darjah. Okay, kemudian sukuan yang kedua ialah apabila 90 hingga 180. Nilai darjah tu berada dalam lingkungan itu sajalah. So yang ketiga 180 hingga 270. Okay, sukuan yang keempat akhir sekali ialah berada antara 270 dan juga 360 darjah. Okay, so 4 sukuan ni awak kena pasti. So untuk sukuan-sukuan ni, dia ada nilai dia untuk setiap nilai sin, cos dengan tangent. So untuk hari ni kita akan belajar sin, cos dengan tangent. So untuk 4 sukuan ni, okay, ini untuk sukuan ni. Okay, untuk sukuan pertama, semua nilai, okay, cos, sin dengan tangent, semua nilainya positif. Okay, maksudnya ni semua all. All semua positif. Okay, sukuan yang kedua, okay, hanya sin sahaja yang positif. So nilai cos dengan tangent jadi negatif. Okay, untuk yang ketiga, yang positif hanya tangent. So automatic sin dengan cos jadi negatif. Okay, so untuk sukuan yang keempat, hanya cos sahaja yang positif. Okay, so nak ingat, benda ni awak kena ingat. Kena hafal. So untuk hafal, awak ingat yang positif sahaja. So untuk yang pertama, okay, yang pertama kita labelkan sebagai A, all, maksudnya semua. Sin, cos, tangent
semua jadi positif. Okay. Untuk sukuan yang kedua, awak ingat je S. So, sin yang positif. So, automatik kita tahulah cos dengan tangent akan jadi negatif sebab sin sahaja yang positif. So, untuk yang ketiga, awak ingat T. Tangent sahaja yang positif. So, untuk formula ni kita ingat yang positif je. Okay, untuk yang keempat, cos sahaja yang positif. Okay. Dulu zaman saya sekolah dulu, cikgu saya ajar, nak ingat hafal ni ialah Ali, A tu untuk Ali, S untuk suka, T tu untuk tangkap, K tu untuk katak. Ali suka tangkap katak. Ikutlah awak nak ingat macam mana. Okay, so tengok pada contoh yang pertama. Okay, tentukan sukuan dan sudut rujukan. Sudut rujukan ni juga kita kenali dia sebagai sudut asas. Okay, sudut asas. Mana kita nak rujuk? Okay, so tengok contoh yang pertama. 138 darjah. So, mesti lukis 4 sukuan. So, awak lukis je. Bagikan kepada 4. Okay, so 138. Okay, sini 0 darjah. Yang ni 90 darjah. 180 darjah. Yang bawah ni 270 darjah. So, 138 dia akan berada pada sukuan ke berapa? Kedua. Sebab dia berada antara 90 hingga 180 kan. Maksudnya nilainya tak lebih daripada 180. So awak lukis dia macam ni. So dia ada kat situ. So maksudnya daripada nilai kosong kita kira dia naik sampai sini. Bila kita ukur nilainya ialah 138 darjah. Okay, boleh? Yang ni. Pertama sekali cara nak lukis tu. Awak kena tahu macam mana. Okay. So itu ialah sudut dia 138. So dia dah berada pada sukuan yang kedua. Sini. Sukuan yang kedua. Okay. So, sukuan yang kedua tadi. Okay. So, apa yang kita nak tengok? Dia punya sudut rujukan. Okay, awak kena tengok sudut rujukan kita ambilnya di sini. Ini sudut dia. Yang berhampiran dengan paksi ni. Paksi apa tadi ni? Ini ialah tadi paksi X. Dia mesti yang bersebelahan, yang berdekatan dengan paksi hijau ni, paksi X. Okay. Awak tak boleh ambil dia sebelah sini. Sebab apa? Sebab sebelah sini dia tak dekat dengan paksi X. So kita tak boleh ambil yang situ. Okay. Boleh? So kita nak tahu sudut hijau tu berapa. So yang hijau tu berapa? Kita ambil keseluruhan. Okay. Okay, awak tengok daripada sini sampai sini nilainya 180. Okay, so awak ambil 180. Okay, kita nak tahu sudut hijau tu berapa kan? Okay, ambil 180. Okay, sama ada kita nak tambah ke nak tolak? Sebab kita nak tahu sudut yang kecil tu kan? So 180 tolakkan dengan 138 darjah. 42 darjah. So ini ialah sudut rujukan dia. So awak lukis kat sini sudut rujukan dia. Jadi sini kan 180. So awak tandakan dekat warna hijau ni, tulis kat situ 42 darjah. So itulah sudut dia. Lukis. So kita tengok untuk B 239. Okay, sepadan ni 239. Okay, caranya sama juga. Lukis sukuan, 4 sukuan. Okay, so 239 berada di mana? So kita tahu sini kosong, sini 90, 180, 270. 239 dia masih kecil lagi. Kurang daripada 270. Jadi dia berada pada sukuan yang Tiga. So dia ada kat sini. Okay, so daripada sini kosong sampai garisan ni. Itu nilainya ialah 239 darjah. Okay, kemudian saya dah bagi tahu tadi kan, sudut asas mesti yang berhampiran dengan garis ni. Ni garis ni. So, antara A dengan B, yang mana kita akan gunakan sebagai sudut rujukan? Betul. Okay, so kita ambil yang bersebelahan dengan paksi X itu.
So kita akan ambil nilai pada A. Okay, macam mana kita nak tentukan A tu? So A tu kita akan ambil. Ini sudut dia. Okay, sudut dia kat situ. So jawapan dia ialah sukuan ketiga dan sudut rujukan ialah RM239. So kita tolak dengan apa? 239 sampai yang ujung tu. Yang ini kita tak nak. Supaya kita nak dapatkan kawasan yang di bawah tu. Okay. So tolak dengan 180 darjah. 59 darjah. Okay. So untuk yang itu, okay, nilai yang itu ni, nilai itu ialah 59 darjah. Boleh cikgu. Ya. Okay. So untuk yang ketiga, C ialah 312. So 312. Okay, label lah. 90, 180, 270. Okay, so 320 akan berada di melebihi 270. So dia akan berada pada sukuan yang keempat. Okay, so kita mesti ambil daripada kosong. Okay, sampai sini dia berhenti. Itu maksudnya sudutnya ialah 312 darjah. Jadi, sudutnya akan kita ambil di mana? Dekat berhampiran dengan garis kosong dengan 180 tu lah. So, sudutnya ialah di sini. Okay, so macam mana kita nak tahu sudut tu berapa nilainya? So, ambil bulatan penuh. Apa? So, sukuan ini ialah sukuan yang keempat. So, sudut 312 ini berada pada sukuan yang keempat. Okay, dan sudut rujukannya ialah berapa tolak apa? Kita ambil 360 darjah tolakkan dengan tolakkan dengan yang 360 darjah gambar penuh semua. Sekarang ni punya ni kita tak nak, kawasan ni kita tak nak. Kawasan tu nilainya 312. So tolaklah dengan 312. 48 darjah. Di sini nilainya 48 darjah. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Okey, kalau dia bagi macam ni. Okey, sin 167. Macam mana kita nak dapat sin 167? Sin 167 darjah. Okey, cara masih sama. Lukis 4 sukuan. Okey. So kosong, 90, 180, 270. So 160 berada di sini, sukuan yang kedua. Dia tak lebih daripada 180. So daripada kosong sampai sini nilainya 160 darjah. Jadi sudut asasnya di mana? Sudut asasnya yang berada berdekatan dengan garis kosong darjah dan juga 180 darjah. So sini sudutnya. Okay, macam mana kita nak dapatkan sudut tu? Berapa darjah? Dia berada pada sukuan kedua. Okay. Kemudian sudut rujukan dia ialah dan kita ambil 180 darjah. Kemudian tolakkan dengan 167 darjah. Kat sini dapat 13. Okay, situ sudut 13 darjah. Okey, sudut rujukan yang kita akan guna. Okey, nilai sin dia bagi berapa? 167 darjah. So, sin 167 darjah ialah bersamaan juga dengan, okey, tadi saya suruh hafalkan. Ali suka tangkap tak. So, S kat situ sahaja yang positif. So, untuk ni sin dia positif, tahu tak? Okay, so sin positif. So, sin positif. Tulis situ sin. Nilai dia, ambil sudut asas dia. Berapa darjah? Tadi kita kira 13 darjah. Itu sudut yang setara dengan dia. Sin 13 darjah.
Okay, so kalau nak nilai, awak ambil je lah kalkulator. So sin 13. Okay, tekan kat kalkulator dia kan. Sin, cos dengan tangent. Terus dia tekan. Sin 13. Okay, dapat 0.2250. Bundarkan 4 tempat. Awak ambil 4 tempat. 4 tempat perpuluhan. So 5 tu naik dekat 9. 9 tu naik dekat sebelah tu jadi 5. Tambah 1 sebelah. Okay, bundarkan. So inilah jawapan dia. Kita tengok sini. Cos 258. 258 darjah. Okay, lukis. 0, 90, 180, 270 darjah. So 258, dia tak melebihi lagi daripada 270 kan. So dia dekat sini. Okay, so sini sampai sini. Okay, so itu ialah 258 darjah. Okay, so sudut tu kat mana kita nak ambil? Ya, ada dekat sini dah kan? Sini. Itu sudut dia, yang warna kuning tu. Okay, so dia berada pada sukuan ketiga. Okay, kemudian sudut rujukan dia ialah apa? Dia terlebih kan daripada 180 tu kan? Okay, so 258 keseluruhan. Kita tolak dengan bahagian atas tu. Sukuan pertama dengan kedua tu kita tak nak. Macam mana? Okay, so saya tolak dengan 180 darjah. So untuk nilai kat situ, sini nilainya ialah 78 darjah. Sudut kecil yang dekat situ tu. Okay. So kita tengok. Dia berada pada sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga, tadi apa tadi? Alif, suka, tangkap, tak. Jadi, sukuan yang ketiga, hanya tangent sahaja yang positif. Tapi, untuk kes ni, nilai yang dibagi ialah nilai apa? Nilai cos. Jadi, cos 258 darjah akan jadi apa? Nilainya negatif. Boleh? Boleh. Sebab sukuan ketiga hanya tangent sahaja positif. Cos, okay, sudut asas ialah 78 darjah. Okay, so tekan kalkulator 2079. Cos dan tangent dengan nilai koordinat X dan juga koordinat Y bagi sudut dalam sukuan bulatan tadi, bulatan unit yang tadi kita tengok tadi kan. So, ini formula dia. Kalau sin, awak just ambil dia punya koordinat Y. Okay, kalau cos, ambil koordinat X, dan kalau tangent, ambil koordinat Y bahagikan dengan koordinat X. Okay, mana dia dapat ni? Ni dia. Tengok sukuan yang pertama. Okay, dia satu bulatan kan. Bila koordinat tu bergerak, daripada kosong sini, dia bergerak ikut garisan bulatan tu. Dia gerak satu bulatan. Okay, setiap pergerakan dia tu, dia macam locus lah kan. Kita pernah belajar juga kan, untuk locus. Setiap pergerakan tu, dia akan berubah kedudukan. Dan setiap kedudukan itu, ialah ada koordinat dia. So, koordinat dia akan berubah lah. So, untuk setiap koordinat tu dah ni X dengan Y. Okay, kita guna je koordinat yang diberi tu. Macam ni lah. Contoh. Okay. So, sin tadi ialah koordinat X. So, ini ialah X, ini ialah Y. Tentukan dulu. Okay, untuk bahagian B tu sama. Okay, koordinat mesti X dulu. Baru Y. Kita baca X dulu. So, sin ialah koordinat X. Koordinat Y. So, masuk je lah. Ambil je 0.8829. Tu jawapan dia. Okay. Cos ialah koordinat X. So, ambil je nilai X tu. 0.4695. Yang ni tak ada kiraan je. Awak masukkan nilai-nilai je. Okay. Bila dia tanya tangent ialah Y bahagi X. Kan? Y bagi dengan X. So, Y dia ialah 0.8829. So, bahagikan dengan X dia 0.4695. Okay, tekan je kalkulator. Dapat jawapan 1.8805. Okay. So, ini untuk nilai sukuan yang pertama. Okay, kalau dia bagi tengok ni, sukuan yang kedua, dia dah lukis dah. So, sudut dia tu berada pada
sukuan yang kedua. Ni sukuan kedua. So, dah tahu tadi kan? Ali suka tangkap katak. So, hanya tangent sahaja yang positif. So, dia tanya tangent. Okay. So, ambil je nilai. Betul lah kan? Tangentnya nilai positif. Nampak? Nilai tangent positif. Sebab tangent dia positif. So, cos dengan sin nilainya negatif. Betul lah tadi kita hafal tadi tu. Tapi kalau untuk contoh yang macam ni, dia ada koordinat. Awak just ambil lah nilai koordinat dia. Ambil je. Sin ialah koordinat Y. So, koordinat Y ialah negatif. Tu dah masuk je. Negatif 0.5446. Okay. Cos ialah koordinat X. Koordinat F ialah negatif. So, masuk je. Negatif 0.8387. Ini kalau tak guna kalkulator lah. Tengok daripada gambar ajar je. Kalau dia bagi bulatan unit. Wah. Ka. So. Okay. Ni kena hafal Tua ka so. Apa yang dimasukkan dengan tua? Tua ialah tangent. Sama dengan O apa? O ialah opposite. Opposite bahagikan dengan A. Iaitu bersebelahan. Okay. Kah ialah apa? Kah ialah cos. Cos A bahagi dengan H. Okay. Sof ialah sin. Sin O bahagi dengan H. Okay. Kalau dia bagi segitiga macam ni, awak kena tentukan bahagian mana hypotenuse, bahagian mana ialah opposite dan juga bersebelahan, adjacent. So, tengok pada dia punya sudut. Okay. So, kalau macam ni, kalau dia nak tangent sudut ni, so apa? So, tangent. Okay, sudut ni, contoh saya letak dia sebagai theta. Okay, so tangent theta ialah tua kan? Tua. So, O bahagi dengan A. So, O dia 3 bahagi dengan A dia ialah nilainya 2. Okay. So, theta ialah, tangent. Bawa ke sana jadi apa? Tangent inverse. 3/2. So, macam mana nak tekan kalkulator? Ambil. Tak boleh terus tekan yang tangent ni. Awak tengok kalkulator awak atas tu ada kan? Tangent -1. Awak kena tekan shift dahulu. So, tekan shift. Baru tekan tangent. Nampak? Baru dia keluar. Ada inverse tu. Baru masukkan nilai. 3/2. Sama dengan, so sudut itu ialah 56.31 darjah. Kalau sudut, ambil 2 tempat perpuluhan sahaja. Contoh, segitiga dia macam ni. So, sini A, sini B, sini C. Sudutnya di sini. Theta dia. So, kita kena label. Hypotenuse yang mana? Hypotenuse yang mana satu? Ada nak jawab tak? Hypotenuse yang mana? AC tu lah. Yang sengit tu ialah hypotenuse. So, ini ialah H dia. So, opposite dengan adjacent. So, sudut nampak kat sini kan? So, dia bertentang mata dengan kawan ni. So, BC ni ialah opposite. So, automatic. Sebelah sini ialah bersebelahan, adjacent. Boleh? Boleh cikgu. Tentukan ikut pada sudut. Sudut dekat mana? Sudut dekat kadang boleh dekat A tu boleh, dekat C pun boleh. Bila dia dekat C, A dengan O tu dah tukar lah. Tak boleh jadi yang sama. H tetap sama. Pending. Yang sengit tu ialah H. Itu cara nak label dia. So, menentukan sudut apabila nilai dia bagi tadi, dia bagi sudut, kita kena cari nilai sin dengan cos tu berapa. Sekarang dia bagi nilai sin tu, so kita kena cari apa sudut dia. So tengok contoh kat sini, dia bagi sin tu dia bagi 0.6157. So, sin yang dibagi tu nilainya apa? Nilainya sin dia positif. Kalau positif, sin positif, sudut
dekat sukuan yang pertama, betul tak? Kemudian sin yang positif juga akan berada pada sukuan yang kedua. Betul? So dia akan ada dekat sini. Sini dengan sini sudut asas dia. Betul tak? Kalau lukis satu-satu pada sukuan yang pertama, kalau sebab dia kata dia positif kan. Okey, mungkin sudut dia ni ialah ni. Ini. Okey. Kalau dia berada pada sukuan yang kedua, sudut dia kat sini, sudut dia sini. So sudut dia ni. Sudut asas. So nampak tak ni? Ini kat sini, ini kat sini. Sama lah kan? Okay, lukis sekali je. Boleh. Okay, so kita nak tahu apa sudut dia. So, awak tekan kalkulator. Okay, dia tulis kat situ kan. Sin theta ialah 0.6157. So, theta ialah, tadi dah bagi tahu kan. Sin tu kita inverse kan. Dia akan inverse. 0.6157. Awak tekan kalkulator. Cari sudut dia berapa dapat. 38. Dapat 38 darjah. Okey, jadi untuk gambar yang pertama ni, sebab ni kosong, sini 90. Macam biasalah tadi awak kira, awak lukis tadi kan. Ni pun sama jugalah. Okey, so kalau yang pertama, sebab dia positif, so ni sini ialah 38, nilainya 38 aja. Okey, tapi kalau dia berada kat sini, sudut ni kita ambil kira, ini ialah nilai dia, 38. Sudut rujukan dia. So, boleh tak kita tahu sudut ni berapa? Sudut asal dia. So ni berapa? Theta yang ni. So, untuk theta yang itu, nilainya apa? Sebab dia ada dua gambar rajah kan? So, gambar rajah pertama, nilainya memang 38. Sebab dia pada sukuan yang pertama. Okay. Sebab sin positif, dia ada dua. Satu sukuan pertama, satu lagi sukuan yang kedua. Okay. Yang ni sukuan kedua, takkan sudut dia 38 juga. Sebab 38 dia dah sudut asas. Okay. Sudut mesti ukur pada 0 darjah. So, kita nak ukur ni. Ni berapa ni sudut ni? So, kita ambil keseluruhan daripada sini sampai sini. Berapa darjah? 180 darjah. Tapi sudut 38 ni dia tak nak. Sebab dia nak sampai garis ni sahaja. So kita patah balik kan? Kita patah balik, kita tolak. Tolak berapa? 38 tu yang kita tak nak. So tolak dengan 38 darjah. Okay? Betul tak ni? Garis penuh 180. Okay? Kita dah tahu sudut asas kat situ ialah 38. Okay? So 38 tu yang kita tak nak. Tu sebab kita tolak. Kita nak sudut yang ada kat sini je. Yang ni saja. Kita nak. So jawapannya 140. 140. 2. Cos theta tu ialah negatif 0.4226. 4226. Okey. Cos, sebab ada tanda negatif ni. So cos negatif berada pada sukuan ke berapa? Sukuan yang kedua. Okey. Yang ketiga. Yang kedua, satu lagi dia berada pada sukuan yang ketiga. Ke sini. So, awak tekan kalkulator dulu, cari cos tu, sudut theta tu berapa nilai dia. So, theta ialah 65. Cos 1, okay. 0.4226. Okay, dapat 65 darjah kan? Okay, so 65 tu berada kat mana? Ini sudut asas dia 65. Ni 65. Ini pun sama. Sudut dia kat sini. Ni yang 65. So kita nak tahu sudut yang itu. So kita ambil 180 tolak dengan 65. Dapat? Okay? 115. 115. Okay, so yang kedua, gambar rajah yang kedua ni, kita ambil 180. Sebab dia terlebih kan? Daripada 180. 65 tu kita nak juga. Nak mesti kita tambah. Dapat 245. Okay, so dapat 24 darjah. So nilai dia mesti ada dua nilai. Kecuali ayat dekat sini dia bagi julat kat sini. Ni, awak tengok julat dekat sini ni. Kadang dia tak bagi sampai 300, dia kata sampai 270 sahaja. So kalau ada sukuan yang keempat, awak kena abaikan lah jawapan tu, jangan ambil.